Hai semua, apa khabar? Kembali bersama dengan saya Hanif Miswan. Inilah kemahiran sukan deaktif Didik TV KPM. Kita nak mengalu-alukan anda semua, murid-murid di rumah, ibu bapa, penjaga dan mungkin ada guru-guru dan para jurulatih yang nak terus memantau apa yang kita ingin kongsikan di sini. Dan ini adalah kemahiran sukan sepak takraw episod kedua. Kita masih lagi bersama dengan seorang jurulatih berpengalaman, hebat, dan saya percaya ada ansur maju yang seterusnya yang ingin dikongsikan. Okey, tapi sebelum itu, suka untuk saya maklumkan, sekiranya anda semua ingin mengikuti episod pada kali ini, seperti yang Coach Putra cakapkan, bahawa kita perlu ada satu persekitaran yang selamat dan juga bersih, dan lebih penting adalah sesuai untuk kita melakukan latihan. Jangan pula apabila kita melakukan latihan menimbang bola ni, ada pula nanti perkakas yang pecah semua kan. Kita tak naklah, supaya inilah adalah sukan, aspek keselamatan memang sangat penting. Okey, apa pula topik yang akan dikongsikan? Jadi kita nak teruskan dengan kemahiran sukan sepak takraw. Okey, saya masih bersama dengan bekas killer kebangsaan ni. Sekarang merupakan jurulatih di Sekolah Sukan Malaysia Terengganu. Coach Putra, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Ya, okey Coach, episod pertama semua okey? Alhamdulillah. Jadi kita nak teruskan episod kedua. Mungkin apa topik yang Coach ingin sampaikan pada episod kali ini? Okey, untuk episod yang kedua, kita maknanya kesinambungan daripada episod yang pertama, iaitu sepak sila. Dan yang kedua adalah aktiviti yang seterusnya dalam boleh dikatakan kemahiran asal yang perlu dikuasai, iaitu ke kuda. Aktiviti kemahiran sepak sila ke kuda. Wow, okey, ada kesinambungannya Coach. Ya. Okey Coach, sebelum kita nak mulakan, mungkin saya nak tanyalah berkaitan dengan sepak takraw ni. Coach juga antara yang berpengalaman. Ramai yang kata macam main sepak takraw ni susah kan? Agak sikit sukar lah. Baik orang main bola sepak je. Jadi apa pendapat Coach berkaitan perkara tu? Sebenarnya sepak takraw kalau kita lihat sekarang ni dengan perkembangan semasa negara, iaitu kejohanan sepak takraw league, yang saya rasa sebenarnya memang rata-rata di peringkat pembangunan, di peringkat atlet murid, sebenarnya di peringkat kanak-kanak sangat gemar sebenarnya tentang sepak takraw. Jadi sebenarnya sepak takraw ni tidak susah dan mudah dipraktikkan dalam musim sekarang ini di luar rumah. Betul. Ataupun di dalam rumah sebenarnya. Dan juga pada saya, ia sebenarnya sebagai pengalaman lah, sebagai pemain dan juga jurulatih, sangat mudah, tetapi dia ada sistem yang perlu kita belajar sebenarnya. Ya, dan ini juga merupakan satu inisiatif kami di Didik TV KPM di slot kemahiran sukan ni untuk memberitahu berkaitan dengan sukan sepak takraw, dan bukan calang-calang kita bawakan tahu bekas pemain ni. Okey Coach, Coach dah bersedia untuk meneruskan aktiviti manaskan badan? Sudah sedia. Okey, jadi kita mulakan episod 2 kemahiran sukan sepak takraw sekarang. Okey, untuk aktiviti memanaskan badan, seperti yang saya maklumkan dalam episod 1, aktiviti memanaskan badan adalah sangat penting. Komponen yang perlu kita semua ataupun murid-murid di rumah perlu menitik beratkan tentang warm up ini sebelum melakukan apa jua kemahiran sukan, terutamanya sukan sepak takraw. Seperti yang saya akan tunjukkan selepas ini, ada dua aktiviti warm up ataupun pemanasan badan yang perlu dilakukan, ataupun saya akan tunjukkan bersama dengan Rizani dan juga Hakim di belakang saya ini. Yang pertamanya iaitu triangle stretch untuk kita regangkan sebelum kita melakukan aktiviti. Dan kita akan lakukan dengan kiraan 8. Kaki di depan ataupun mana-mana kaki dominan murid boleh lakukan di rumah, seperti yang murid-murid lihat saya lakukan. Dan tukar kepada kaki kiri dengan kiraan 8. Okey, untuk aktiviti yang pertama ini kita akan lihat Rizani dan juga Hakim melakukannya dengan poin ataupun secara teknikalnya perlakuan yang akan ditunjukkan oleh mereka. Sila. Okey, kaki di hadapan dan pastikan murid-murid di rumah berada dalam keadaan selesa, persekitaran yang selamat, dan juga kalau dilihat kepada postur badan yang memerlukan fleksibiliti yang baik, kalau kita lihat kepada kaki sokongan depan dan juga belakang. Dengan kiraan 8, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Okey, untuk aktiviti yang seterusnya ataupun aktiviti yang kedua dalam pemanasan badan, saya akan tunjukkan iaitu calf stretch. Dalam kemahiran yang kedua ini, yang paling penting adalah flexibility komponen kecergasan fizikal yang perlu diterapkan dalam sukan sepak takraw. Saya akan tunjukkan dalam aktiviti ini calf stretch, rapatkan kaki dalam keadaan selesa dan boleh juga pegang di hujung kaki ataupun di belakang dengan kiraan 8. Kita akan lihat Rizani dan juga Hakim untuk melakukan regangan ataupun warm up dengan memegang hujung kaki dengan aktiviti yang kedua ini. Rapatkan kaki. Okey, dalam keadaan selesa. Okey, boleh pegang hujung kaki dengan kiraan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, murid-murid di rumah boleh juga melihat seperti yang Rizani lakukan, Hakim lakukan dengan sangat-sangat mudah dan juga sempurna. Dan ada satu lagi sebenarnya, cara selain kita memegang di hujung ataupun di hadapan, kita boleh juga melakukan di belakang. Kita akan lihat pada perlakuan ini. Dengan kiraan 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan belakang pula. Okey. Kalau boleh sampai ke bawah lagi baik, bermakna kelenturan fleksibiliti seseorang tu akan dapat diukur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, baik. Itu adalah ataupun aktiviti yang kedua, calf stretch. Okey, dalam aktiviti yang kedua ini ataupun ke kuda, iaitu seterusnya saya akan teruskan dengan ansur maju yang pertama, iaitu tidak menggunakan bola. Dan seperti yang saya jelaskan sebelum ini, bagaimana saya akan menunjukkan bahawa kita perlu bertindak dengan lebih baik tanpa menggunakan bola supaya mengenal pasti vintage point ataupun secara teknikalnya perlakuan untuk kemahiran ke kuda, iaitu secara tidak menggunakan bola. Kerana kepentingan ini adalah berkait rapat ataupun saya boleh jelaskan secara terperinci tentang kemahiran ke kuda ini, iaitu mempengaruhi untuk semua posisi sebenarnya, iaitu apit kiri, apit kanan dan juga tekong. Tekong juga mempunyai peranan yang besar dalam menggunakan kemahiran ke kuda, iaitu dalam melakukan servis di dalam gelanggang dan juga apit kanan dan apit kiri untuk melakukan tackling, mengambil bola dengan hujung kaki ataupun kuda. Jadi kemahiran ini juga sangat penting dalam sukan sepak takraw. Saya akan tunjukkan dengan ansur maju yang pertama. Iaitu kalau anda lihat ataupun murid-murid lihat, postur badan berada dalam keadaan selesa, mata seperti melihat bola dan kedudukan kaki perlu kita tengok hujung kaki akan mengapungkan bola dengan lebih mudah. Kaki kiri sedikit bengkok untuk kita mengangkat timbangan bola itu dengan lebih baik dalam aktiviti yang pertama ini.
Okey, untuk ansur maju yang pertama, kita akan lihat Ruzaini akan melakukan perlakuan dalam tidak menggunakan bola sebenarnya dalam kemahiran kekuda. Okey, Rizani boleh tunjukkan 5 kali lakuan sebelah kanan dan 5 kali perlakuan di sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5 sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dilihat kepada Rizani, seperti yang saya selalu tekankan, postur badan, mata dan juga tangan berada dalam keadaan selesa untuk melakukan aktiviti kekuda ini. Dan pastikan keadaan kaki depan itu lebih tepat dan murid lebih selesa secara tidak menggunakan bola. Sekali lagi, Rizani akan tunjukkan perlakuan ansur maju yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 dan 5. Ini adalah ansur maju yang pertama, tidak menggunakan bola. Okey, untuk ansur maju yang kedua, anda lihat ataupun murid-murid di rumah boleh lihat di tangan saya ada tali dan juga bola yang saya ikat dengan kemas sebenarnya. Dalam ansur maju yang kedua ini sebenarnya adalah objektif yang perlu kita capai untuk mengawal bola supaya tidak jauh daripada diri kita ataupun murid yang melakukan, supaya kita dapat mengawal bola dalam keadaan di ruang yang mudah kita lakukan sebenarnya dan secara konsisten untuk kemahiran yang kedua, iaitu kemahiran kekuda. Dan murid-murid boleh lihat cara yang saya akan lakukan. Pastikan mata, postur badan dan juga perlakuan, contohnya mengenai di hujung kaki, ya, kaki dominan mana-mana, kanan ataupun kiri. Okey, dengan kiraan 5 sebelah kanan ataupun sebelah kiri 5 kali, dan pastikan kita dapat mengapungkan bola, kita dapat mencukir bola dengan kekuda dengan lebih tepat. Dan penggunaan tali ini adalah sangat penting dalam ansur maju. Jadi saya akan tunjukkan sekali lagi cara lakuan yang betul. Okey, dan boleh tukar untuk kaki kiri. Okey, untuk ansur maju yang kedua, saya harap murid-murid dapat melakukan dengan kos yang sangat mudah menggunakan tali dan juga bola untuk kita menguasai komponen ataupun kemahiran asas yang kedua, iaitu kekuda. Ansur maju yang kedua, seperti yang saya terangkan sebentar tadi, kita akan lihat perlakuan oleh hakim dengan kiraan sebelah kanan 5 dan sebelah kiri 5. Dan penekanan yang sangat penting seperti yang saya katakan, mata, postur badan dalam keadaan selesa, serta kontak bola ke kuda kaki menepati supaya kita dapat mengapungkan bola, kita dapat timbang bola menggunakan hujung kaki dengan baik. Kita akan lihat hakim melakukannya. 1, 2, tinggikan, 3, 4, 5. Okey, tukar kaki kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Jadi kalau dilihat sekali lagi,
sebenarnya kalau boleh hakim akan menunjukkan itu di peringkat rendah sebenarnya ataupun bola berada di paras yang rendah. Dan hakim akan tunjukkan selepas ini bola tu akan dilambung dengan tinggi sikit supaya itu mempengaruhi ataupun ansur maju yang kedua menggunakan tali dan juga bola. Okey hakim? 1, 2, 3, 4, 5, tukar kaki. 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Dalam ansur maju yang kedua, objektif yang saya tekankan adalah supaya kita dapat mengawal bola dan juga kita akan mendapat menguasai kemahiran ini dengan lebih konsisten dengan menggunakan tali dan juga bola yang diikat dengan mudah. Boleh dilakukan di mana-mana, di luar ataupun di dalam. Dan untuk aktiviti ataupun ansur yang kedua ini menggunakan tali dan juga bola. Okey, untuk ansur maju yang ketiga, kalau dilihat di tangan saya ini sekarang ini ada bola saja. Dan pada ansur maju yang pertama kita tidak menggunakan bola, dan yang kedua kita menggunakan tali dan bola, dan yang ketiga kita hanya menggunakan bola, bahawa kita akan lebih baik dalam menguasai kemahiran kekuda. Dan pada ansur maju ini saya akan tunjukkan lakuan yang betul untuk saya berikan contoh kepada anda semua cara lakuan sekali lagi dengan tidak menggunakan tali. Jadi kita sebenarnya boleh menguasai kemahiran ini sama ada di sebelah kanan kaki dominan 5 kali ataupun kaki kiri 5 kali. Sekiranya tidak mampu kita mengawal bola, kita boleh menggunakan tali sebenarnya. Itu tujuan tali sebenarnya. Seperti yang saya katakan, di awal kemahiran ini, kemahiran kekuda sebenarnya ialah mempengaruhi kemahiran ataupun posisi tekong dan juga apik kanan dan apik kiri. Jadi ketiga-tiga posisi ini sebenarnya amat penting untuk murid-murid menguasai kemahiran kekuda. Sekali lagi saya akan tunjukkan. Okey, untuk yang aktiviti ketiga iaitu tidak menggunakan tali bagi ansur maju yang ketiga. Okey, untuk ansur maju yang ketiga, saya bersama dengan Rizani akan menunjukkan perlakuan kemahiran kekuda seperti mana yang saya lakukan, saya terangkan sebentar tadi. Dan kita akan melihat kepada Rizani cara melakukan aktiviti kekuda dengan lebih baik. Silakan Rizani. 4, 5, 7, 8, 9, 10. Okey. Kita melihat kepada Rizani melakukan dengan lebih baik secara konsisten, kanan dan kiri, dan eye contact dan juga fokus kepada bola dan juga postur badan Rizani yang cukup baik, dapat mengawal bola dan juga sangat konsisten mengawal bola di kawasan di sebelah saya. Sekali lagi kita akan melihat Rizani melakukannya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Baik. Yang penting penekanan kepada kontak kaki bersama bola, fokus, eye contact dan postur badan berada dalam keadaan selesa mempengaruhi penguasaan kemahiran kekuda. Jadi untuk aktiviti yang seterusnya, ansur maju yang ketiga, saya harap dengan penguasaan ini dapat membantu murid-murid di rumah melakukan aktiviti kekuda untuk ansur maju yang ketiga.
Okey, untuk seterusnya aspek keselamatan yang perlu kita berikan penekanan sebenarnya dalam sukan sepak takraw. Walaupun aktiviti ke kuda telah kami jelaskan dalam ketiga-tiga drill ataupun latih tubi, dua penekanan yang boleh saya kongsikan kepada anda semua, terutamanya murid-murid di rumah sana, iaitu pastikan persekitaran yang anda lakukan lebih selamat dan juga tidak membahayakan diri anda, dan juga pengawalan bola juga anda boleh kawal dan lebih selesa. Dan yang kedua ialah pemakaian yang perlu menepati sebagai pemain sepak takraw. Dua aspek penting keselamatan yang perlu kita titik beratkan dalam perlakuan kekuda ataupun kemahiran kekuda ini. Okey, aktiviti cooling down saya akan maklumkan kepada semua, iaitu dua aktiviti yang sangat mudah boleh anda lakukan di rumah ataupun di luar rumah, dan boleh dibantu oleh ibu bapa, rakan ataupun sahabat-sahabat yang pandai dalam permainan sepak takraw, boleh dibantu dalam cooling down ini, iaitu appraisal stretch. Saya akan tunjukkan pelakuan dengan duduk, dan juga yang kedua adalah butterfly stretch. Okey, yang pertama saya akan tunjukkan sangat mudah. Kalau ada mat lagi baik, ataupun ada kawasan persekitaran yang sangat selesa sebenarnya, iaitu kita akan duduk dan lunjurkan kaki, dan kaki kanan akan silangkan, dan kita boleh twist dan lockkan ataupun kita akan kunci dengan menggunakan tangan kanan, dan berada dalam keadaan selesa dengan kiraan 10 dan tukar untuk kaki kiri. Dan kita akan lihat dengan Rizani dan juga Hakim melakukan aktiviti yang pertama, iaitu appraisal stretch. Boleh duduk, lunjurkan kaki dalam keadaan selesa, dan kaki kanan akan silangkan, kaki kanan. Okey. Dan okey, twist dengan kiraan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, tukar kaki kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi untuk itu, aktiviti yang pertama, appraisal stretch, kita berjaya lakukan dengan baik. Okey, untuk aktiviti yang kedua dalam cooling down, aspek ataupun penerangan yang saya akan terangkan iaitu untuk kita melibatkan komponen flexibility dan juga perkara-perkara yang penting selepas kita melakukan kemahiran ke kuda. Jadi aktiviti yang kedua ini iaitu butterfly stretch yang akan ditunjukkan oleh Hakim dan juga Rizani. Boleh turun kepada mat. Okey, dalam keadaan selesa dan juga mudah dilakukan di mana-mana, di rumah, di kawasan rumah, di dalam rumah. Dan sebenarnya aktiviti ini merupakan aktiviti yang sangat penting dalam sepak takraw untuk fleksibiliti, kelenturan, kelembutan dalam semua aspek. Maksudnya dalam semua kemahiran yang dilakukan untuk sukan sepak takraw. Kita akan lihat Rizani sekali lagi dan juga Hakim menunjukkan perlakuan dengan kiraan 10. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boleh bangun kedua-dua, Rizani dan juga Hakim. Jadi untuk makluman murid-murid di rumah, jadi begitulah perlakuan ataupun aktiviti untuk cooling down yang sangat mudah, sangat praktikal, boleh dilakukan di mana-mana. Sebenarnya adalah kesinambungan kepada perlakuan kemahiran sepak ataupun kemahiran ke kuda. Jadi untuk kemahiran yang terakhir ini ataupun cooling down yang terakhir ini adalah butterfly stretch.
Okey, selesai satu lagi kemahiran sukan sepak takraw yang telah pun dibawakan oleh Coach Putra. Coach, terima kasih banyak-banyak. Tapi seperti biasalah di penghujung siaran ni kita nak tanyakan apakah objektif pembelajaran yang kalau semua murid-murid saksikan dari awal tadi yang mereka perlu tahu dan kuasai, Coach. Okey, dalam aktiviti yang kedua ini, kemahiran sukan ataupun kekuda sebenarnya, Ya. seperti yang pertama, kita nak mereka menguasai secara terkawal dan juga konsisten Ya. untuk melakukan kemahiran ini. Apa kepentingan skill kemahiran sukan kekuda ni dalam sepak takraw, Coach? Okey, kepentingan skill ini sebenarnya berkait rapat dengan mempengaruhi kepada kesemua posisi. Iaitu posisi tekong menggunakan kemahiran kekuda Okey. dan juga apik kanan, apik kiri juga menggunakan kemahiran kekuda. Jadi keperluan kepada seseorang murid ya sangat perlulah kemahiran ini. Dia macam nak petik bola tu datang, Yes, Coach, nak tackling. Okey, itu kalau nak tahu lebih lanjut perlu terus ikuti kami di kemahiran sukan sepak takraw ni sebab kita bawakan ansur majunya satu persatu kemahiran asasnya untuk semua belajarlah sampai boleh pandai main sepak takraw satu hari nanti, insya-Allah. Okey, Coach, terima kasih banyak. Terima kasih juga kepada Rizani dan juga Hakim bersama dengan kita sepanjang siaran kemahiran sukan sepak takraw ini. Mereka kedua-duanya adalah atlet. Jadi kalau nak main sepak takraw perlu juga ada pengawasan daripada yang pakar untuk kita belajar. Okey, Coach, kita tinggalkan dengan kata-kata semangat buat semua di rumah. Silakan. Sepak takraw is fun. Mantap. Jumpa lagi. Senyum selalu. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM